Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farahi binti Muhammad Nasri akan membentangkan 91 analisis artikel jurnal bagi kursus penulisan akademik 1 pensyarah Dr. Muhammad Yusof bin Muhammad Noor. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Aiman Syatira binti Muhammad Syukran yang akan turut terlibat dalam pembentangan 91 ini. Ini adalah senarai artikel yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Artikel pertama bertajuk The Impact of Integrated STEM Education on Academic Achievement, Reflective Thinking Skills Towards Problem Solving and Permanence in Learning in Science Education. Artikel nombor 2 bertajuk Teachers' Attitudes Toward Teaching Integrated STEM, The Impact of Personal Background Characteristics and School Context. Artikel nombor 3 bertajuk Students' Engagement in Different STEM Learning Environments, Integrated STEM Education as Promising Practice. Artikel nombor 4 bertajuk Teachers' Perception of STEM Integration and Education, A Systematic Literature Review. Dan artikel nombor 5 bertajuk Assessing Teacher Education and Professional Development, Needs for the Implementation of Integrated Approaches to STEM Education. Analisis pertama, analisis tajuk artikel. Secara keseluruhannya, kesemua tajuk artikel mudah difahami dan berfokuskan kepada tujuan kajian, tetapi tajuk artikel 3 berbentuk ayat tanya dan tidak menerangkan tujuan kajian. Bilangan patah perkataan adalah antara 11 hingga 22 patah perkataan, di mana tajuk artikel 1 dan 5 melebihi 15 patah perkataan. Seterusnya, analisis abstrak. Rumusan kesemua artikel mempunyai abstrak yang lengkap dengan tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan kajian, namun artikel 3 tidak menerangkan kaedah analisis data secara menyeluruh. Abstrak ditulis dengan jelas dan baik bagi kesemua artikel. Abstrak artikel mengandungi bilangan patah perkataan antara 193 sehingga 243 patah perkataan dan mempunyai 4 hingga 5 kata kunci. Hanya artikel 5 tidak menyatakan kata kunci dalam abstrak. Seterusnya, analisis pengenalan. Rumusan hampir kesemua artikel mempunyai pengenalan yang lengkap dan menyeluruh. Kesemua artikel mempunyai pengenalan yang berfokuskan kepada isu dan permasalahan yang berkaitan, serta huraian yang diberikan disokong oleh kajian-kajian lepas. Cara penulisan agak baik dan jelas. Hanya artikel 1 yang tidak menghuraikan tentang aspek-aspek kajian. Seterusnya, analisis penyataan masalah. Kesemua artikel tidak mempunyai bab yang khusus untuk penyataan masalah, namun diterangkan secara umum di bahagian pengenalan. Analisis tujuan, objektif soalan kajian dan hipotesis. Rumusan 3 daripada 5 artikel menyatakan tujuan kajian di bab pengenalan, manakala 2 artikel mempunyai bab yang khusus untuk penulisan tujuan kajian. Semua kajian menyatakan soalan kajian di bab yang khusus kecuali artikel 1. Seterusnya, semua kajian tidak menerangkan objektif serta hipotesis kajian. Analisis ulasan perpustakaan. Secara keseluruhannya, kesemua artikel tidak mempunyai bab yang khusus untuk penulisan ulasan kepustakaan kecuali artikel 2. Walau bagaimanapun, setiap aspek kajian dihuraikan secara jelas dan baik di bahagian pengenalan serta disokong oleh kajian-kajian lepas. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai metodologi 1 yang menekankan tentang reka bentuk, instrumen dan juga sampel kajian. Hampir kesemua artikel yang telah dianalisis menggunakan reka bentuk kajian secara kuantitatif kecuali artikel 4 dan 5. Responden kajian melibatkan pelajar dan guru sekolah kecuali artikel 4 yang menggunakan data sekunder daripada tinjauan literatur. Artikel 4 juga menggunakan protokol PRISMA dan sebanyak 25 artikel telah dipilih dan ditapis berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai sumber rujukan.
Antara instrumen kajian yang digunakan dalam artikel yang telah dianalisis adalah instrumen secara soal selidik dan juga temu bual. Bagi metodologi 2 yang menekankan kajian rintis, kesahan dan kebolehpercayaan serta analisis data, 3 kajian tidak menjalankan kajian rintis dan tidak menyatakan kesahan dan kebolehpercayaan kecuali artikel 1 dan 2. Secara umumnya, kaedah analisis bagi data kuantitatif adalah menggunakan perisian SPSS dan JMP13. Manakala data kualitatif menggunakan kaedah analisis secara tematik. Untuk bab dapatan kajian, kesemua artikel mempunyai bab yang khusus untuk penulisan dapatan kajian kecuali artikel 1 yang menggabungkan hasil dapatan dan perbincangan. Semua artikel juga berjaya menjawab setiap persoalan kajian dengan terperinci dan jelas. Terdapat pelbagai cara laporan yang digunakan, termasuklah penggunaan jadual, laporan naratif dan petikan respon hasil temu bual. Untuk bab perbincangan, semua artikel mempunyai bab khusus untuk perbincangan kajian kecuali artikel 1. Secara keseluruhannya, penulisan adalah menyeluruh dan berfokus terhadap persoalan kajian. Dalam artikel keempat, perbincangan turut menyatakan cadangan tentang bidang kajian setelah menjelaskan dengan terperinci di bahagian hasil dapatan, dan juga perbincangan turut menyatakan cadangan untuk pengkaji akan datang. Bagi artikel 5, perbincangan turut menyatakan limitasi kajian di bahagian akhir perbincangan. Semua artikel mempunyai sokongan bahan rujukan yang terkini di antara 8 hingga 26 bahan rujukan. Untuk bab rujukan, kesemua artikel menyeraikan sumber rujukan mengikut gaya APA dengan baik dan tersusun. Artikel 1 mempunyai sumber rujukan yang paling sedikit iaitu sebanyak 35, manakala artikel 2 mempunyai sumber rujukan yang banyak iaitu sebanyak 77 sumber rujukan. Kebanyakan sumber rujukan adalah terkini kecuali sumber rujukan yang membincangkan teori-teori evergreen. Semua sumber rujukan adalah artikel jurnal. Terdapat juga artikel yang menggunakan buku, bab dalam buku dan dokumen kerajaan. Sumber rujukan lain yang digunakan dalam artikel yang telah dianalisis adalah seperti sumber laman sesawang dan juga kertas prosiding. Penulisan rujukan ditulis secara tersusun, baik dan juga konsisten. Bagi bab terakhir iaitu bab laras bahasa, kesemua artikel yang dianalisis menggunakan penulisan dalam bahasa Inggeris yang baik dan mudah difahami kecuali penulisan dalam artikel 1 agak sukar difahami dengan kesalahan tata bahasa yang ketara dan kurang memuaskan. Manakala artikel 4 juga ada menggunakan laras perkataan yang tinggi. Kesemua artikel menjelaskan penggunaan akronim STEM dan iSTEM kecuali artikel 4 dan 5 yang tidak menjelaskan akronim iSTEM dan juga tidak menggunakan akronim iSTEM di dalam artikel yang telah ditulis. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.